Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام, kepada seluruh sidang penuntun, peminat pengajian ilmu Surau An-Nur BSS Bandar Sermas Selatan, alhamdulillah, terima kasih kerana terus menyokong dan terus mengikuti pengajian-pengajian Surau An-Nur di bawah kelolaan pimpinan Tuan Haji Ramlan dan timnya, alhamdulillah. Dan saya akan melanjutkan kupasan dan perbincangan terakhir pada kesempatan hari ini, insya-Allah, dalam perbahasan tentang tasawuf dan tarikat. Ya, tasawuf dan tarikat ini merupakan suatu bidang ilmu yang cukup penting, kerana ia merupakan perbahasan tentang hati, tentang asrar, ya, tentang rahsia, ya. Maka sebab itulah perbahasan ini sangat penting dan para ulama, para aulia telah terkehadapan untuk berkongsi pengalaman kerohanian mereka kepada kita, ya, alhamdulillah. Dan beberapa siri yang lalu kita bahaskan mengenai perbahasan ilmu tasawuf ini juga melibatkan tokoh-tokoh di kalangan fuqaha. Apa maksud fuqaha? Tokoh-tokoh dalam bidang ilmu fiqh, pengasas-pengasas mazhab fiqh, Imam Abu Hanifah, ya, ataupun yang kita kenal dengan pengasas mazhab Hanafi yang namanya Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kesemuanya merupakan tokoh-tokoh ilmuwan yang berwibawa, yang diiktiraf, dan mereka merupakan walaupun tidak dikenal dengan jolokan seorang pimpinan tarikat ataupun seorang yang terkehadapan dalam bidang tasawuf, tetapi keempat-empat imam ini mempunyai rujukan guru-guru mereka di kalangan ahlillah, di kalangan al-arif billah, di kalangan mereka yang merawat hati, ya, yang kata Imam Abu Hanifah, kalau tidak kerana 2 tahun aku wasak, laula sanatan lahalakan Nu'man, kalau tidak kerana 2 tahun aku habislah. 2 tahun itu merujuk kepada pengajian beliau dengan Imam Ja'far As-Sadiq, seorang cucunda Nabi SAW, Ahlul Bait, ya, yang mendidik hati. Maka di antara murid Imam Ja'far Sadiq itu ialah Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik yang terkenal dengan waraknya, dengan kepemurahannya, dengan firasatnya. Ya, Imam Malik yang terkenal menyebutkan, wahai Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, kau nanti akan jadi orang besar, maka kau jagalah kau punya wibawa ini. Itu Imam Malik dengan firasatnya, Imam Syafi'i dengan firasat, dengan taqwanya. Imam Syafi'i juga berkesempatan, ya, mengaji dengan Syaibanur Ra'i. Imam kita kata tadi Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, ya, mengaji dengan seorang tokoh Haris Muhasibi, dan disebut juga dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf seorang lagi guru kepada Imam Ahmad dalam bidang kesufian. Jadi makna mereka juga seorang yang menyokong, yang berkecimpung dalam dunia kesufian ini. Banyak tuan-tuan, walaupun tak disebut dalam kitab kita ini, disebut tentang ulama tafsir, ya, mereka juga ahli sufi. Kalau kita sebut tentang ulama hadis, ya, mereka sebahagian besar juga ahli sufi dan menjadi syekh-syekh tarikat. Begitulah tuan disiplin ilmu kesufian ni. Maka kalau kita tengok, ya, bahawa apa yang dinukilkan oleh almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dalam buku ini, dalam catatan beliau ini, kita melihat bahawa beliau menggesa, mengingatkan ummah agar terus bangkit,
terus bangkit dan sedar, membetulkan kekuatan bukan hanya dari sudut fizikal syariah luaran, tetapi juga mesti dimantapkan dengan akidah dan dikemaskan dengan penghayatan tasawuf agar ruh perjuangan akan berterusan. Maka dia dalam satu tajuk di sini dikatakan kebangkitan tasawuf, ya, walaupun dah berjalan dengan cantik kehidupan orang yang bertasawuf ini, tetapi kalau tidak kita bina, kalau tidak kita teruskan apa-apa agenda program yang telah disusun, akhlak-akhlak mulia yang telah dibangunkan, kalau tidak kita semarakkan, maka ia akan menyebabkan tasawuf ini menuju kepada kehancuran. Kerana tasawuf ini dikata setinggi-tinggi gambaran iman dan kaedah Islamiah. Kan dalam kelas saya, kelas STT yang saya jalankan, kita memetik kata-kata Tuan Guru Syekh Hussein Qadah Al-Banjari. Syekh Hussein Qadah ni dia kata kalau tasawuf ni dia menguatkan tauhid, mengheningkan fiqh. Menguatkan tauhid, mengheningkan fiqh. Dan tuan-tuan, kalau kita faham juga tasawuf ini ialah lubbus syariah. Intipati syariat itu pada ilmu tasawuf. Kan, melengkapkan adab, melengkapkan akhlak, kejernihan hati, itu tasawuf. Dan tasawuf ni kita pun faham dalam pengajian-pengajian para asatizah kita, mungkin termasuk Ustaz Salahuddin Perwira, Ustaz Kushairi, ya, para asatizah kita membahaskan tasawuf ini maknanya dia tahqiq maqam al-ihsan, membenar merealisasikan maqam ihsan kita. Itulah dia tasawuf yang kita cuba belajar ini, tuan-tuan. Hidup dengan keikhlasan, dengan rahmah, ya, dengan kerinduan kepada Nabi SAW, dengan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Ini dia style kehidupan, pemikiran, penghayatan orang sufi. Maka tidak hairan dicatatkan nasihat Imam Ibnul Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, nasihatkan kepada raja yang ketika itu telah runtuh semangatnya untuk berdepan dengan tentera salib Kristian ni. Maka diingatkan kena terus semangat dalam berjuang, berjihad. Kita baca pejuang-pejuang Islam, kalau kita menyebutkan tentera salib, Salibiyah, ada nama Imam Salahuddin Al-Ayyubi daripada destinasi Ayyubiyah, ya. Dia membangunkan semangat juang orang supaya berjuang memerdekakan Al-Aqsa. Dan kita tahu kebangkitan Turki bermula daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni, tuan-tuan, dia berakidah seperti kita, Asy'ariyah Maturidiyah. Muhammad Al-Fatih ni, tuan-tuan, digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis, tuan-tuan, akan menawan kota Konstantinia itu, iaitu seorang raja, fa ni'mal amir amiruha, itulah raja yang terbaik. Wa li ni'ma al-jaysh dzalikal jaysh, itulah tentera terbaik. Ini gambaran Nabi SAW. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya merealisasikan sabdaan Nabi SAW tersebut kerana gambaran ketakwaannya, kerana jihadnya, kerana hatinya. Tarbiyahnya menyebabkan dia terpilih untuk membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Termasuk, tuan-tuan, dalam nota kita ini disebutkan tentang Imamul Ghazali menulis risalah kepada Ibnu Tishfin, Raja Maghribi, supaya apa? Mempertahankan Andalus, bangkit melawan penjajah, ya. Dirar bin Azwar, ya. Dia juga sama mengingatkan orang supaya kembali kepada konsep tasawuf yang sebenar. Ini semua, tuan-tuan, sampailah ke tanah Melayu kita, sampailah pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu, mereka diisi dengan jiwa kesufian. Kalau perang dulu, mungkin saya disebut perang dulu, kalau di tangan kanannya senjata, di tangan kirinya dipegang Dalailul Khairat, kitab Dalailul Khairat lil Imam Al-Jazuli, kitab wirid, kitab zikir. Di tangan kanannya senjata, di tangan kirinya memegang mushaf Al-Quran. Ini membayangkan betapa sistem, cara, kaedah mereka ialah bukan hanya menjaga strategi peperangan dari sudut ketenteraan semata-mata, tapi mereka sangat menekankan tentang kesucian hati supaya mereka dapat memahami maksud jihad yang sebenar dan berdepan dengan musuh-musuh Islam. Maka, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya,
menariknya juga penulis ini almarhum Prof Dr Burhanuddin Helmi ni tuan-tuan, dia ni orang yang asal dia keluarga, latar belakang keluarga dia memang keluarga tarikat lah. Sebab tu dia sebut di sini ayahanda saya seorang ahli sufi yang bertarikat Naqsyabandiyah. Kan abah dia ni labai, mursyid yang apa tuan-tuan, yang lurus, orang dia baik, hatinya warak. Dan dia abah dia latih dia lah ikut ibadat, pergi mengaji Quran, ada berzanji sebut sini ya, baca kitab ahzab, baca wirid-wirid, hizib-hizib. Itulah dia membesar dengan suasana begitu. Tapi kata Dr. Burhanuddin, saya pergi overseas belajar di Indonesia, belajar bahasa Belanda, belajar daripada, tapi guru-guru yang beliau sertai di ketika berada di bumi Indonesia ialah syekh-syekh ataupun kitab-kitab yang berfaham kaum muda, kita kata. Belajar kitab Imam Ibn Taymiyah, belajar kitab murid Ibn Taymiyah itu Ibn Qayyim, Imam Syaukani di Yaman, termasuk juga Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab, pengasas gerakan Wahabi. Dia termasuk juga ketika satu kumpulan nak berdepan dengan penjajah, Syekh Muhammad Abduh di Kahirah. Syekh Muhammad Abduh seorang Syekhul Azhar, termasuk tim Syekh Muhammad Abduh ni Syekh Rashid Ridha, kemudiannya termasuk tim Syekh Jamaluddin Afghani. Ini kalau tuan-tuan masih ingat, kalau masih ambil SPM lagi ada sebut ni, kalau tak ingat tu tak belajar lah tu. Ada sebut ni tokoh-tokoh nama ni, sebab mereka ni dianggap tokoh ulama moden yang ingin merungkai ataupun membuat reformasi kepada pendekatan pemikiran kepada silibus apa? Kepada silibus yang telah ada turas-turas kitab klasik itu cuba diberikan semangat baru oleh tadilah tokoh-tokoh Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca dari sudut pemikiran juga, baru ni saya join lah di JAKIM baru ni, perhimpunan penyelidik, pakar penyelidik JAKIM lah, saya terlibat salah seorang. Masa dapat sembang dengan seorang prof di UIA lah, dia panel bahagian akidah, saya bahagian syariah. Tapi dia sebutlah nama-nama ni memang nama besar, tapi dia dianggap tokoh moden yang tidak sealiran dengan manhaj Azhar sebenarnya. Apa yang dia bawa ni tidak sealiran, tidak seiring dengan apa yang dibawa oleh Azhar itu sendiri, dan menyebabkan selepas ketiadaan mereka ni, selepas tak adanya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, maknanya semua pemikiran mereka tu tak dipakai sangatlah, adalah mungkin, tetapi tak menjadi satu kebanggaan dan satu yang disanjung silibusnya oleh Al-Azhar sendiri. Maka Azhar dia punya prinsip tuan-tuan, dia mesti akidah dia pegang Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian dia akan pegang kepada mana-mana mazhab yang muktabar, mazhab yang 4, dan dia akan berpegang kepada masyrab kesufian. Itu Azhar. Tiga-tiga ni iman, Islam, ihsan dia nak standardkan. Dia tak nak ada fahaman-fahaman yang agak syaz, agak janggal dalam pemikiran student, pelajar yang mereka ingin hasilkan, tuan-tuan. Maka itu dia. Dan sehinggalah ini kita kembali kepada pengalaman penulis ini sendiri. Dia kata tak menafikan tarikat ini ada unsur-unsur bid'ah, ada unsur-unsur yang hatta pemikiran-pemikiran yang dianggap ghulu, melampau. Dan dia kata apa? Pada saya kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali, dia kata saya nampak macam dia bagus, ada madu, tapi dia ada unsur racun. Kan? Kerana bagi saya, dia kata hadis yang ada dalam kitab-kitab Ihya mungkin hadis yang dhaif, tak kuat. Jadi ini beliau ni terpengaruhlah dengan tok-tok guru dia. Bukan nak cerita tahun 1920-an ni kan, 1927 ni, cerita zaman 5 tahun mutaakhir ini pun 3 tahun lepas pun ada je profesor di UKM cuba menilai kembali keabsahan kitab Ihya. Dia kata Ihya ni tak dipakai ni dah, banyak maudhu' hadis
hadis palsu dia, banyak nah hadis dhaif, berapa hadis sahih, berapa korek dia. Cuba juga pengkaji-pengkaji moden di zaman kita, di bumi kita ni pun, di Malaysia pun cuba mengkaji. Cuma kita orang sufi ni tuan-tuan, dia ada satu konsep pula. Kalau saya nak menambah apa komen orang tentang kitab Ihya, komen para ulama, apa ulasan-ulasan pencinta-pencinta tarikat ni, pengamal tarikat ni, dia tidak menganggap itu satu masalah besar. Kerana ya dari sudut dhaif, hadis dhaif tu pun kita ambil lah pandangan Imam Nawawi, boleh dipakai dari sudut fadail a'mal. Ni kan, dari sudut fadail a'mal kita boleh pegang kepada pandangan-pandangan ya yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam apa-apa kitab pun boleh kita pakai hadis dhaif, selagi dia bukan membabitkan isu-isu akidah, isu hukum hakam. Dia cerita pasal kaedah suluk contohnya, fadilat pakai serban contohnya, apa kelebihan-kelebihan fadilat-fadilat hari-hari tertentu. Jadi di situ bab fadail, kelebihan, maka harus, walaupun kita berpegang dengan hadis yang dhaif. Tetapi tuan-tuan, dia kata apa? Kata Dr. Burhanuddin ni, saya pun dah mula tak berkenan dah dengan tasawuf ni, sebab dia punya sandaran macam tak kukuh, tak kuat. Saya pula terlibat dengan politik sikit sebanyak. Dia kata apa? Belajar bahasa Inggeris, bahasa Perancis, dia pergi pula mengaji di India, tuan-tuan, belajar bahasa Jerman benda ni. Dia memang cerdik lah, kita kata ya, pengarang kitab kita ni tuan-tuan memang orang yang hebat lah, genius lah. Cuma pengalaman kerohanian ini kita nak ambil tuan-tuan, sampai dia di UK, dia belajar di Eropah. Dia kata apa? Di balik selesai tamat pengajian tu, barulah dia kembali merujuk kepada Imam Ghazali, Imam Sidi Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Al-Rifa'i, ya, Jalaluddin Ar-Rumi, Imam Al-Qushairi, Imam Ibn Athaillah Sekandari. Barulah dia kembali buka kitab Arab, kitab-kitab tasawuf. Ya, baru dia tengok rupanya orang sufi ni berjasa besar dalam mengislamkan masyarakat Melayu. Yang kita pun baca sejarah Melaka kan, asal Hindu, pengaruh Hindu dah kuat, tapi para habaib ni lah yang datang ni, mereka yang memperkenalkan akhlak Islam. Walaupun kata sebahagian ajaran aliran Syiah dah mula bertapak pun, tapi dapat di counter semula, dapat diperbetulkan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana ketulusan, keikhlasan, kesungguhan para pendakwah Islam yang datang dengan pakej yang sempurna tadi. Bawa iman, Islam, ihsan, bawa fiqh mazhab Syafi'i, bawa pemikiran tasawuf Imam Ghazali, ya, Imam Abdul Qadir Jilani dan seumpamanya, bawa tuan-tuan akidah Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20. Maka akhirnya kata Dr. Burhanuddin, kita kena menerima sumbangan mereka. Inilah yang menyebabkan hati pemimpin raja-raja ketika itu dan rakyat jelata dapat menerima Islam. Dan diperjuangkan juga oleh Wali Songo, kan? Wali Songo di Jawa dan lain kepulauan, dia kata apa. Maka saya nampak di sinilah seninya ilmu tasawuf. Orang tertawan, tertarik hati dengan tasawuf. Maka ya, yang kita nakkan di sini, kata beliau, iaitu janganlah kita merosakkan, jangan kita membiarkan kumpulan tarikat kita ni agak jumud, terkebelakang. Mungkin di sinilah tuan-tuan letaknya perlu kepada satu badan yang sistematik, sebuah organisasi yang tersusun, supaya supaya dapat disusun program-program, supaya dapat ditarbiah anak-anak murid ni mencintai tarikat, mencintai tasawuf dengan lebih sistematik. Kalau kita di Negeri Sembilan ni memang kita maklum bahawa kita telah ada enakmen tarikat tasawuf. Dan 3 minggu lepas pun saya terlibat dalam satu multaqa, pertemuan dengan Sahibus Samah Datuk Mufti, serta Timbalan Mufti, serta tuan-tuan tim gabungan tarikat tasawuf ni. Bergabung, kita susun, kita buat program bersama, harmoni. Jadi di situ menampakkan kita bukan nak lopehkan diri kita, tongkuk kita saja, tapi tarikat-tarikat ni perlu bergabung. Dan antara kupasan yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin di sini, iaitu perkembangan tarikat-tarikat yang besar. Banyaklah tarikat-tarikat yang besar ni, banyak tuan-tuan. Saya tak sebut semualah. Ya, antara yang disebut Asyadziliyah, ya, Imam Abdul Hasan Asyadzili,
seorang tokoh besar tuan-tuan yang asalnya orang Maghribi tapi meninggal dunia di Mesir. Kan? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili tuan-tuan, dia pula menyebabkan banyak pecahan-pecahan tarikat Asy-Syadziliyah, antaranya Al-Idrisiyah, Ahmadiyah. Antaranya tarikat Al-Khalwatiyah ataupun As-Samaniyah. Samaniyah ni ada di Seremban ni, ada tarikat ni Samaniyah. Ya, ada lagi tuan-tuan ya, yang tak ada kat sini tarikat As-Seremban Selatan. Tu tak ada. Jangan nak ya, As-Seremban As-Selatan tak ada. Ya, yang ada lagi Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah ni pula banyak pecahan-pecahan dia. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, sebenarnya daripada pecahan-pecahan tarikat-tarikat besar ni ya, mereka ni ambil daripada mana pula? Maka dibahaskan lagi, ditulis lagi, dikata riwayat perkembangan tarikat yang besar-besar ni ya, yang menjaga ketulinan, keaslian bertarikat ni, seni bertarikat ni dalam suluk dia, dalam proses ma'rifah dia menuju Allah, adab dia, akhlak dia, zikir, wirid dia, futuhnya, kasyafnya, ini semua rahsia-rahsia dalam orang tarikat tuan-tuan. Maka mereka merujuk kembali kepada siapa? Tokoh awal, Imam Hasan Basri ya, seorang tabi'in besar, tabi'in utama yang membina satu disiplin, satu modul dalam bertarikat, dalam bertasawuf ya kan. Kemudian hampir zaman yang sama, ketika Imam Hasan Basri dah berusia, muncul lagi satu tokoh pelapisnya di kalangan wanita, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang membuat satu style tarikat bertasawuf yang melalui jalan Al-Mahabbah. Lain macam kan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Termasuk tadi Tok Guru Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Haris Al-Muhasibi ya. Muncul pula nama Imam Junaid Al-Baghdadi. Timbul pula nama Sayyidil Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ini semua tuan-tuan tokoh-tokoh besar ya. Saya tak sempatlah saya nak sebut manakib mereka, karamah mereka ni cukup banyak ditulis dalam kitab-kitab, dalam Hilyatul Awliya ya, termasuk dalam Bustanul Arifin ya, dipetik juga oleh Imam Nawawi, karamah-karamah imam-imam kita ni ya. Sidi Ahmad Badawi yang kita bacakan kalau di sekolah dulu, kita baca di asrama sebelum maghrib, baca sebelum azan kan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iftalih. Itu Sidi Ahmad Badawi. Semua para masyayikh ni ada hizib dia, ada selawat masing-masing yang mereka buat atas dasar cinta mereka kepada Allah, atas ketautan hati mereka dengan Rasulullah SAW. Ini para masyayikh kita tuan-tuan. Maknanya tarikat-tarikat ini semua ada rujukan. Kalau kita bertanya tentang rujukan, mestilah rujukan utama Quran dan Hadis, Quran dan Sunnah. Tapi tuan-tuan, menjadi juga rujukan sampingan, iaitu athar, apakah perkataan, ucapan, perlakuan ulama-ulama ini juga menjadi satu contoh, satu dalil di dalam rujukan bertasawuf tuan-tuan. Maka Sidi Ahmad Badawi yang menukarkan masjid, gereja-gereja di Tonto Mesir itu ditukar jadi masjid, berjihad melawan penjajah. Kemudian tuan-tuan, dia mentarbiah murid-muridnya dengan nazrah. Dia tengok kerti murid tu faham apa isyarat guru tu. Ini Sidi Ahmad Badawi ya. Kalau kita sebut tadi ya, Sayyidi termasuk lagi Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, ini wali-wali kutub, wali-wali besar tuan-tuan ya, yang berada di bumi Mesir tuan-tuan. Maka ya, kalau kita lihat
mereka ini semua mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam mendisiplinkan masyarakat, mendisiplinkan umat agar kembali berpegang dengan panduan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membersihkan tarikat dan tasawuf ni dari fahaman-fahaman yang meragukan, daripada perkara khurafat dan bid'ah. Mereka membawa masyarakat kepada amalan sunnah. Ada murid seorang tu dia 5 tahun mengaji berdamping dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Dia khabar, "Syekh, tuan guru, 5 tahun ni saya tak nampak pun Syekh terbang ke, keluar air ke sini, tiba-tiba jatuh makanan ke, beridang ke, tak ada pun. Biasa tuan guru ni, tak ada karamah lah." Kata murid ni komplain pada Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Maka tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Qadir kata apa? Setakat kau 5 tahun mengaji dengan dia ni, ada tak benda-benda pelik yang bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW? Maka tarikat tasawuf tu kita kena faham, bukan kita mencari khawariqul adah, perkara-perkara karamah. Itu nombor 18. Itu kalau Allah nak bagi, Allah tunjuk, Allah tunjuk. Tetapi yang menjadi karamah yang sebenar iaitu istiqamah. Syekh Abdul Qadir nak tunjuk dekat murid ini, kita bukan nak mengejar perkara itu, bukan nak mengejar kemasyhuran, tapi yang kita nak mengejar Allah, yang kita nak cari Rasulullah SAW, redha Allah. Ada tak benda yang sunnah yang aku tinggalkan? Ada tak benda yang wajib yang aku tinggalkan? Adakah prinsip adab yang aku kesampingkan? Tak ada. Maka murid itu fahamlah bahawa bertarikat ni bukan satu sistem yang kita nak jadi benda yang polik-polik bona daripada orang. Tak. Kita sama macam orang, tapi yang penting hati kita, yang penting zahir kita mematuhi syariat Nabi SAW. Hati kita tuan-tuan sentiasa terkawal, terpantau, mengikut dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya kira tuan-tuan, alhamdulillah, dan pada konteks zaman kita ni bermula di Mesir lah. Mesir menjadi kiblat dalam satu sistem organisasi bertarikat ini, maka Mesir menjadi rujukan kiblatnya. Bermula tahun 76 telah ada 5 juta lebih kurang rakyat Mesir yang berdaftar dalam tarikat. 76 tu dibina satu jilsah tarikat tasawuf untuk memantau perjalanan tarikat ni di Mesir. Termasuklah tuan-tuan yang berdaftar di Mesir itu tarikat yang Al-Fakir saya bawa ni, tarikat Ja'fariyah Ahmadiyah Muhammadiyah, yang diasaskan oleh Syekhuna Al-Imam Saleh Al-Ja'fari. Syekh Saleh tuan-tuan membina sebuah tarikat yang namanya dinisbahkan kepada atuknya Imam Ja'far As-Sadiq. Tarikat Ja'fari dibina. Syekh Murtada Syekh Faiz mengaji dengan Syekh Saleh, balik ke Malaysia mengembangkan perkara-perkara ini. Syekh Murtada mengembangkan tarikat ayahandanya dan atuknya, tarikat Ahmadiyah Idrisiyah dan Tarawiyah Ar-Rashidiyah. Tarikat Ahmadiyah pun ada beberapa cabangnya di Negeri Sembilan. Naqsyabandiyah pun ada beberapa cabangnya. Semuanya berdaftar dengan kita punya enakmen tarikat tasawuf Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Tujuannya apa? Dipantau, dikawal, dan pusat pengamalan kita ni tuan-tuan mesti diadakan untuk menganjurkan pengajian. Maka kami alhamdulillah di Sahah Ja'fari dah khatamkan Quran dengan 2 syekh, Syekh Salah dengan Syekh Abdul Nabi, sekarang dengan Ustaz Najib Nubahan. Kita baca kitab fiqh, dulu kita khatamkan kitab hadis Imam Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang kita sedang baca Bulughul Maram, kitab hadis hukum, fiqh ahkam Imam Ibn Hajar. Kita belajar tauhid dengan Dr. Yusri, belajar hikam. Ini tujuannya dengan Dr. Aiman Al-Akiti. Ini supaya apa? Kita punya pusat pengamalan tu merupakan bukan hanya kita membaca Kanzus Sa'adah, membaca Kanzun Nafahat, tetapi dia mesti dijadikan sebagai pusat pengajian ilmu kepada para abna, para ikhwan tuan-tuan, ya. Jadi alhamdulillah saya kira saya dah membuat kesimpulan lah daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Burhanuddin Helmi ni tuan-tuan dalam simposium tasawuf dan tarikat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan selama beberapa slot sepanjang 2-3 bulan ni lah PKP ni kan, kita dapatlah manfaat bersama, ya, insya-Allah tuan-tuan. Kalau ada kelapangan, jemput datang ke Sahah Ja'fariyah di Jalan Pantai, ya. Kalau berhajat, boleh dapatkanlah nombor handphone saya, boleh PM saya lah kalau ada perkara-perkara mungkin lebih berbentuk peribadi untuk kita bincangkan dalam seni bertarikat bertasawuf ni. Boleh saja tuan-tuan bincang. Saya tak ada jawapan, saya akan terus refer, rujuk kepada guru-guru kita yang lain, para masyayikh kita ada,
Sidi Muhammad Saleh, tuan guru saya, Sidi Prof Dr. Atiyah Mustafa, tuan guru saya, dan beberapa masyayikh lain, termasuk di Maghribi pun ada syekh yang boleh saya rujuk. Ya, insya-Allah ini membantu kita untuk menyemarakkan kefahaman tarikat tasawuf yang lurus dan untuk kita beramal dengan panduan yang benar, tuan-tuan. Ya, jadi mohon maaf sepanjang bersama kita ada benda-benda yang kalau bunyi betul losong ke, bunyi ayam goreng ke, tu sabarlah, itu ujian Allah Taala semua tu, ya. Kita jangan terpengaruh dengan ujian itu, kena sabar. Ya, jadi insya-Allah jumpa lagi tuan-tuan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin lepas ni kita jumpa secara fizikal, itu lebih berkesan insya-Allah. Terima kasih Barang Bulan bagi saya kepercayaan, dan semualah Ustaz K, Ustaz Salahuddin, semualah yang support kita bersama, mendoakan semua baik, semua bahagia, semua ceria, insya-Allah diberkati Allah sentiasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.